السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نوح آبائنا وأمهاتنا ولجداتنا وأولادنا ثم نوح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشاهدين بغالبها شهدت لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilah Tuan Imam, Fadilah sahabat, tuan-tuan guru, pada posisi yang sebagai tuan kuasa masjid, pada tuan-tuan, puan-puan, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diizinkan sama-sama dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di antara dipilih oleh Allah dapat kita sama solat fardu maghrib berjamaah, dapat kita sama hadir ke rumah Allah ini, walaupun hari ini masih lagi cuti. Cuti apa? Cuti raya. Cuti raya 3 hari kan. Sekolah cuti, jamaah tak cutilah kan. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dipilih oleh Allah Taala untuk merembutkan hati kita sama-sama hadir solat maghrib berjamaah. Jadi insya-Allah seperti biasa kita sama-sama sambung antara maghrib jamaah ini untuk kita sama-sama berkuliah, memunakasyah, berbincang-bincang tajuk-tajuk yang berkenaan dengan amalan kita. Kenapa kita belajar lagi ni? Solat ni dah lama dah Ustaz lama dah belajar ni kan, dari kecil sampai ke tua, sampai ke dah dari kecil muda sampai ke tua kan, masih lagi kita belajar lagi. Belajar solat, belajar taharah, solat, taharah kan. Jadi kita belajar tuan-tuan sekalian untuk bermurajaah balik, ataupun untuk kita sama-sama cek balik kita punya amalan. Kalau kita tak cek, kalau kita terus beramal, takut-takut amalan kita tu salah, takut bacaan kita tak betul, takut kita punya rukun tu kita hentam kromo je dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita belajar dulu masa tadika, masa sekolah rendah, masa sekolah menengah kan, asas-asas solat, atas fardu ain. Rupa-rupanya banyak lagi kita tak belajar, rupa-rupanya banyak lagi yang kita tak terokai kan. Jadi sebab itu kita belajar jangan berhentilah kan. Utul mu'imma minal mahdi ilal lahadi. Belajarlah kita daripada buayan sampai liang lahat. Sampai bila? Saya mati. Tak ada berhenti, tak ada stop, non stop kan. Terus kita belajar sampai kita betul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ingat Nabi sebut apa? Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mustami', orang yang mendengar majlis-majlis kuliah ilmu. Muhibban, jadilah kamu orang yang suka dengan kuliah, suka dengan majlis ilmu, suka dengan majlis-majlis ilmu ni. Fala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi orang kelima. Siapa yang kelima? Alim pun tak mau, mengaji pun tak mau, dengar pun tak mau, suka mengaji pun tak mau. Nabi kata fatahlik, kamu akan rosak, kamu akan binasa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita teruskanlah belajar kan. Kuliah kita ni walaupun dah ada PhD ke, walaupun dah 10 PhD pun tak apa, kita belajar je insya-Allah kan. Murajaah balik. Untuk saya juga, dan juga buat tuan-tuan semua insya-Allah kita belajar kan. Baik, hari ni kita akan sambung ke kuliah kita. Kalau kitab lama, surat 58, syarat ke-9. Syarat sembahyang yang ke-6. Syarat sembahyang yang ke-6 dalam buku baru kita, buku surat 60. Lebih kurang kita. Baik. Kita tengok kitab lama dulu, bahasa dia. Baik, kita bacakan dahulu. Syarat sembahyang ke-6
Dan ketahuilah juga bahawa termasuk ke dalam syarat sah ke sembahyang, iaitu mengetahui tentang fardu solat sembahyang, yakni bahawa sembahyang itu adalah wajib atasnya. Maka jikalau ia jahil tentang wajib sembahyang itu sendiri, atau wajibnya sembahyang itu ia sedang mula lakukan itu, maka tidak sah sembahyangnya itu. Atau wajib sembahyang yang ia sedang melakukannya, maka sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Majmu' dan kitab Rawdah, apabila telah sampai maka solat tidak sah. Dan wajib, boleh membezakan yang wajib daripada yang sunat di dalam sembahyang itu. Memang benar bahawa jika orang awam beriktikad atau orang yang alim, yang aujahnya bahawa semua sembahyang itu adalah daripada yang wajib, maka sahlah sembahyangnya. Kalau beriktikad semuanya sunat, maka tidak sah sembahyangnya itu, dan wajib ia mengetahui tentang cara kaifiat melakukan sembahyang yang akan dilakukan di hadapan nanti insya-Allah. Ini pula tersebutnya, dan dapat dibezakan mana yang termasuk fardu solat dan sunat. Memang apabila seorang yang buta hukum ataupun juga orang alim ataupun tinjauan daripada pelbagai wajah mengiktikad semua perbuatan solat itu fardu, maka sahlah solatnya. Tetapi kalau iktikad sunat tidak sah. Jadi tentuan yang keenam. Yang keenam ni apa? Yang keenam, kita yang pertama kena tahu mana sembahyang yang wajib. Yang pertama kita iktikad bahawa sembahyang 5 waktu ni wajib ke sunat. Itu yang pertama. Kan? Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak wajib ke sunat? Wajib. Solat witir wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Mazhab Hanafi wajib. Sebab itu dia ambil hadis Nabi SAW, kan dia kata autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Nabi kata witirlah kamu. Jadi mazhab Hanafi kata tambah yang 5 ni, yang wajib ialah yang ke-6 ialah witir, solat witir. Sebab tu dia lepas saja solat isyak terus witir terus. Jadi kita tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum bahawa sembahyang itu hukumnya wajib. Mana dalam wajib? Mana solat wajib? Quran sebut wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Ada tak ayat Quran yang sebutkan salatul zuhri wajib? Tak ada. Tetapi ayat banyak sebutkan. Dalam ayat Quran lain, dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu atas orang muslim kitaban mawquta, wajib pada waktu tertentu. Wajib dan ikut masa tertentu. Nampak? Maknanya ada sebut wajib. Tapi solat apa wajib? Duha ke wajib? Isyraq ke wajib? Kan? Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah bantuan kepada kesabaran dan tunaikan solat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu besar, berat, besar pahala, payah nak buat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk saja dapat ibadat solat ini. Kan? Mana ada wajib lagi? Kan? Ini ayat nak ceritanya beratnya solat. Sebab itu orang yang sengaja tinggal solat, Nabi kata apa? Al-farqu bainal kafir
wal muslim tarkus salah. Beza antara orang kafir yang muslim dan muslim ialah tinggal solat. Allahu Akbar. Jadi tapi dalam mazhab Syafi'i kata dia asi, dia derhaka lah. Kan? Jangan sampai dia mengharuskan yang wajib. Jangan sampai kan solat ni sunat. Solat 5 waktu ni wajib. Okey, di mana kata wajib? Wajib itu dibuktikan melalui ilmu usul fiqh. Sebab terlalu banyak aku sebut aqimus salah wa atuz zakah, aqimus salah wa atuz zakah. Bila ulang 17 kali dalam Quran, 27 kali dalam Quran, maknanya ini berat menunjukkan itu juga wajib. Itulah bacaan usul fiqh. Yang kedua, dalam ilmu hadis, Nabi SAW tak pernah tinggal subuh, zuhur, maghrib, isyak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu seperti aku sembahyang. Kan? Jadi maknanya nak dalilnya bahawa solat itu hukumnya wajib. Kan? Jadi kita orang awam, orang yang mengaji, kita kena tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itu hukumnya wajib. Kalau kita tak tahu hukumnya wajib, maka tidak sah solat kita. Tambahan ni, nampak? Dia kata sebab itu adalah wajib atasnya. Maka kalau ia jahil tentang wajib sebab itu sendiri atau wajib sembahyang itu, sedangkan mula lakukannya, maka tidak sah sembahyangnya. Kalau kita tahu solat maghrib tidak wajib, kita tak reti, kita jahil, tak tahu wajib kepada maghrib ini wajib, maka tidak sah solat kita. Yang pertama, itu yang pertama, kefarduan solat. Yang kedua, tahu tang mana sunat, rukun solat, tang mana amalan-amalan yang sunat, amalan yang wajib dalam solat. Dua perkara beza. Yang kedua nampak? Wajib boleh membezakan yang wajib daripada yang sunat dalam sembahyang. Tang mana solat, tang mana yang sunat, tang mana yang wajib, kita tahulah. Kan? Macam kita takbiratul ihram. Angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan. Angkat tangan ni tang mana wajibnya? Kan? Kita kena belajar, kena tahu. Oh, Allahu Akbar, itu yang wajib, itu yang rukun. Angkat tangan ini sunat. Sunat apa? Sunat hayat ataupun sunat. Letak tangan atas perut, atas pusat, sunat. Apa lagi wajib? Hati. Al-qasdu ta'arud ta'yin. Hati kena berbisik, kena lintasan, kena ada gorisan. Aku sembahyang pada maghrib, kena ada lintasan tu. Itu rukun. Kan? Sebab itulah cerita dulu bagaimana seorang sahabat, bukan sahabat lah, kawan kan, di sekolah. Di mana ustaz lah, saya dah 40 tahun dah sekolah ni, solat tak pernah terguris, tak pernah terlintas dalam hati dia, aku sembahyang fardu zuhur. Tak pernah dalam lintas hati dia, aku sembahyang pada asar. Kan? Sebab apa? Sebab dia menghafal usolli je. Lafaz dia punya sunat. Kan? Yang wajib adalah lintasan, gurisan hati kita, kena berkata-kata dalam hati. Kan? Kalau kita tak terlafaz, sebab lafaz itu sunat, sedangkan niat itu rukun qalbi, hati. Kan? Dengan tertib rukun qalbi. Jadi kalau kita tak terlintas langsung, maka na'udzubillah, mudah-mudahan Allah terimalah amanah kita. Takut tak terima, kan? Tapi kalau hukum fiqh, tidak sah solatnya sebab tak ada niat. Ia ada hanya pada lafaz saja. Kan? Sebab itu kena hadirkan hati. Paling kurang hadir kita dalam hati ketika niat. Aku sembahyang subuh.
Kan? Itulah rukun qalbi, rukun hati. Kan? Ya. Jadi itu kena belajar tu. Kena ulang kaji balik, ya. Jadi itu. Jadi dua perkara dalam syarat ke-6 ni. Yang pertama, syarat ke-6 kita tanya adakah solat maghrib itu wajib? Pertama. Yang kedua, bacaan amalan dalam solat tu ada tak yang wajib? Tang mana wajib, tang mana sunat, tang mana harus. Kalau beriktikad semuanya sunat, maka tidak sah solat. Dia kata kalau semua wajib, sah solat. Selesailah masalah kan. Kan? Wajib semua kan. Angkat tu wajib, rukuk wajib, i'tidal wajib, sami Allahu liman hamidah bacaan wajib. Kan? Hamdan thayyiban mubarakan fi wajib kan. Jadi kalau i'tikad wajib semua selesai, sah solat. Tapi kalau i'tikad dia yakin semua bacaan dia, takbir dia, Fatihah dia kan, rukuk, sujud, tasyahud, dia punya selawat semua sunat, maka solatnya tidak sah. Sebab itu tuan-tuan wajib belajar. Wajib belajar. Talabul ilmi fardun ala kulli muslim wal muslimah. Belajar tu kena wajib. Tak belajar berdosa kita. Jadi kita beramal solat dalam keadaan kejahilan. Kan? Auzubillah min zalik. Kan? Jadi itu. Jadi dua perkara lah yang ke-6 ni. Satu, kefarduan solat. Yang kedua, amalan solat, amalan sunat atau wajib dalam solat itu sendiri. Kita tahulah kan. Baik. Kita sambung terus. Faslun fi sifat salah. Faslun berkenaan dengan sifat sembahyang. Baik. Ini pula. Sifat tentang sifat solat. Rukun sembahyang, iaitu disebutkan juga sebagai fardu sembahyang, ada 14 dengan mengirakan tumakninah pada tempatnya yang 4 itu sebagai berdasarkan sebagai satu rukun tersendiri. Satu ialah niat. Jadi kita tahu 13. Kita dulu belajar rukun solat 13 je Ustaz. 13 saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i tambah tu lagi, iaitu tumakninah. Baik itu wallahu a'lam kan. Kita tengok bila kawan-kawan kita, sahabat kita daripada Indonesia kan, solat tarawih 7 minit 20 rakaat 7 minit 20 rakaat. Di mana tumakninah? Dalam hadis kata, Nabi kata musi'u solat yang paling buruk. Sebab apa? Dia mencuri rukun solat. Rukun solat semua dicuri. Patuk ayam semua. Kan? Saya tak tahulah, wallahu alam lah mana sumbernya. Tapi kata awalan Tok Kiai, zaman dulu lagi, zaman Bahari, zaman lama dah, 100 tahun dah beramal macam tu. Solat tarawih patuk ayam. Memang solat tu solat sunat. Kan? Solat sunat. Baik tak payah. Dan wallahu alam. Apa hujahnya wallahu alam. Kita tahu apa dia punya kekuatan dia. Kan? Solat tarawih 20 rakaat 7 minit selesai. Memang tam masuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Tak tahulah macam mana. Jadi tumakninah ni kena jagalah. Kan? Sekadar baca subhanallah pada setiap pergerakan kita. 4 tempat lah. Di mana? Masa rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. 4 tempat kena ada tumakninah. Bila rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. 4 gerakan ni. Sebab tu kan apa? Tumakninah pada tempatnya yang 4 itu. 4 lah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Kena ada tumakninah. Sekadar subhanallah, baru rukuk. Subhanallah, baru sujud.
subhanallah, duduk terus sujud. Kan? Setelah itu tuan-tuan boleh baca duduk antara sujud, rukuk, dalam sujud, rukuk ke sujud boleh baca subhanallah. Subhanallah. Subhanallah pun boleh. Itu hukum sunat. Baik. Okey. Satu ialah niat. Iaitu qasdun, dengan hati. Tengok. Niat dengan hati, bukan dengan lafaz. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, itu lafaz. Hati, aku solat fardu maghrib, kena sebutkan itu, kena lihat lafaz diguna hati. Hati kena bercakap, hati kena bertutur, hati kena ada gurisan, lintasan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya sah amalan-amalan itu adalah dengan niat. Jadi kena niat dah, niatlah hati. Sebab itu tuan-tuan, semua amalan bergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu apa yang diniatkan. Kan? Itu niat hati. Semua kerja hati. Baik. Maka wajib dalamnya itu ada qasad sembahyang, melakukan sembahyang, iaitu qasad melaksanakan sembahyang bagi membezakan sembahyang itu dengan sembahyang yang lain, daripada amalan sembahyang yang lain. Al-qasdu, aku sembahyang, aku solat. Kan? Ataupun kalau tidak, maka dia berbeza dengan amal lain. Kan? Aku tawaf, niat. Aku puasa, itu puasa. Jadi sebab itu kena al-qasdu. Dalam kitab perukunan, kitab Syekh Asad Al-Banjari, sebut kita al-qasdu, at-ta'arud, at-ta'yin. 3 rukun ni. Rukun dalam niat. Niat pun ada rukun je. Al-qasdu, aku sembahyang, aku puasa, aku haji. Kan? Itu aku wuduk, aku berwuduk. Untuk membezakan dengan amalan solat yang lain, dengan amalan sembahyang lain. Maka dengan itu tidak mencukupi niat melakukan fardu waktu, iaitu meniatkan waktu yang mutlak bagi semua waktu. Tak boleh aku sembahyang dah cukup. Jadi kena mutlak. Apa yang ni? Dalam melakukan niat diwajibkan meletakkan unsur kesengajaan melakukan solat. Al-qasdu fi'li, agar solat dapat dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain, dan penyertaan jenis solat, ta'yin, zuhur, atau lain-lain, agar dapat terpisah antara zuhur dengan yang lain. Itu ya, al-qasdu at-ta'yin, at-ta'arud, fardu lah. Al-qasdu, aku solat. Al-ta'arud maknanya fardu atau sunat. Ta'yin, fardu zuhur, fardu asar, sebagainya. Kerana itu belumlah cukup hanya niat menunaikan fardu waktu secara umum. Tak boleh. Jadi kena bezakan. Aku sembahyang fardu maghrib. Kena ada. Okey. Tengok dia Rumi pula campur-campur. Macam Jawi lah. Dan jikalau maka dengan itu tidak mencukupi niat melakukan fardu waktu, iaitu meniatkan waktu mutlak bagi semua waktunya. Dan jikalau sembahyang dilakukan itu sembahyang sunat yang bukan sunat mutlak, misalnya seperti sunat rawatib dan sunat-sunat berwaktu seperti yang berwaktu seperti duha, bersebab seperti sembahyang gerhana, maka dalam sembahyang itu ditentukan dengan nisbah kepada apa yang ia tentukan bagi sembahyang tertentu itu. Seperti sembahyang sunat zuhur yang qabliyah ataupun yang ba'diyah, walaupun qabliyah itu tidak diperolehkan, diperlewatkan. Misalnya sesudah sembahyang fardu zuhur, boleh. Qabliyah tu pun boleh buat pada
qabliyah sebelum lepas zuhur. Ada mari pula. Apabila sembahyang yang dikerjakan itu solat sunat yang bukan sunat mutlak. Contoh tuan-tuan masuk waktu Jumaat, kan, masuk maghrib, masuk solat Jumaat, solat tahiyatul masjid, dah solat dah, kan, lama lagi masa sembahyang pergi tak ada, usolli sunatan mutlak lillahi ta'ala, itu maknanya solat sunat mutlak. Solat mutlak ialah solat sunat yang tak ada kaitan dengan apa-apa, bebas, tak ada kaitan. Jadi tadi dah solat tahiyatul masjid, ataupun masuk tadi dah solat sunat wudu, boleh sunat wudu, lepas tu dah wudu, solat sunat wudu, kena wudu, lepas tu dah masuk masjid, tahiyatul masjid, habislah, kan. Solat lagi sunat apa? Sunat mutlak. Solat mutlak. Jadi maknanya solat mutlak ialah solat sunat yang tidak ada kaitan dengan apa-apa waktu ataupun apa-apa hajat. Kalau waktu ada kaitan, solat duha ada kaitan waktu, kan. Solat hajat ada kaitan nak sesuatu, kan. Baik. Misalnya solat rawatib. Solat-solat sunat yang ditentukan waktunya atau yang punya sebab, maka kecuali ta'yin diwajibkan pula menyebutkan penyebabnya, semisal menyebutkan zuhur, kena sebut zuhur. Pada solat sunat zuhur, baik qabliyah dan ba'diyah, sekalipun yang qabliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena niat solat sunat qabliyah, ba'diyah, zuhur ataupun asar. Sebab asar tak ada ba'diyah, kan. Jadi mana solat sunat qabliyah, ba'diyah pun kita kena tentukan, kena ta'yinkan, kena tentukan solat apa. Jadi kena takkanlah aku solat sunat zuhur qabliyah, dah, lillah ta'ala, Allahu akbar, kan. Jadi maknanya ada lintasan itu. Dia kata apa? Maka ta'yin diwajibkan, kecuali ta'yin diwajibkan pula menyebutkan penyebabnya. Semisal menyebutkan zuhur pada sunat zuhur, baik qabliyah dan ba'diyah, sekalipun yang qabliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur. Sekalipun yang qabliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur. Sebab itu tuan-tuan, ada kitab, ada ulama sebutkan bahawa boleh solat sunat qabliyah subuh lepas subuh. Sebab beratnya, istimewanya, hebatnya, besar ganjarannya qabliyah zuhur ni, qabliyah subuh ni, maka boleh juga dibuat selepas waktu subuh dengan niat qabliyatus subuh, kan. Jadi dia kata sekalipun yang qabliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur, boleh qabliyah dan ba'diyah dah, kan. Baik, boleh. Demikian pula setiap solat yang punyai solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kan. Solat hari raya adha atau raya besar atau raya fitrah atau kecil, maka di sini tidak cukup hanya solat niat sunat hari raya tanpa menyebutkan jenis hari raya yang dimaksudkan. Usolli sunatal li'aid, tak boleh. Kena sebut Aidil Fitri, kena sebut Aidil Adha, sebab ta'yin, kena tentukan solat sunat itu apa, kan. Aku solat sunat Aidil hari raya kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kan. Tidak sempurna dia punya niat dia. Jadi sebab itu kena ta'yin. Ta'yin apa? Solat sunat Aidil Adha, solat sunat Aidil Fitri, kena ada situ dalam kita punya lintasan hati semasa kita lafaz lah, kan. Lafaz dan niat sekali, boleh, ya. Baik. Termasuk juga solat sunat witir, baik ditunaikan secara satu rakaat ataupun lebih,
Di sini cukup niat waktu solat witir tanpa mengira bilangan rakaat itu, dimasukkan hukumnya kepada maksud pelakunya. Demikian dasar dari beberapa pendapat. Tuan-tuan, witir pun sama. Sebab witir ada dua, ada satu. Jadi solat witir kena tambah sikit. Aku solat witir 1 rakaat, aku solat witir 2 rakaat. Itu takyin dia, kan? Sebab witir memang witir satu. Tetapi bila kita solat, kita hendaklah lintasan hati, aku solat witir 2 rakaat, kan? Lepas tu aku solat witir 1 rakaat. Kena ada lintasan itu. Sebab kalau aku solat witir saja, mungkin 2, mungkin 1, kan? Jadi kita kena takyinkan. Itu namanya takyin. Kita tentukan, kita spesifikkan solat kita tu, dalam kita punya niat kita, dalam kita punya lintasan hati. Jadi itu solat witir. Solat tarawih sama, kan? Solat Aidil Fitri kena sebut, aku solat sunat Aidil Fitri. Tak boleh aku solat sunat hari raya, Allahu Akbar, kan? Itu tak cukup dia rukun niat. Al-qasdu ta'arud at-ta'yin. Jadi kita kena sebutkan dia punya rukun-rukun dalam niat kita. Boleh? Jadi maknanya tuan-tuan kena ni lah, kena faham lah, kan? Ada benda yang kita umum saja, kan? Tapi benda ni kena ditakyinkan. Macam solat qabliyah, aku solat sunat qabliyah zuhur, aku solat qabliyah maghrib, aku solat qabliyah isyak, kan? Jadi kena sebutkan dalam hati kita, lintasan hati kita kena sebutkan, kan? Baik. Jadi sana saat habiskan lalu. Dan seperti itu juga adalah tiap-tiap sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah, lain daripada zuhur, maghrib dan isyak, yang ada qabliyah dan ba'diyah, maka hendaklah ditentukan yang mana. Nampak? Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Maghrib ada qabliyah, ada ba'diyah, kan? Isyak ada qabliyah, ba'diyah. Kena lintasan hati. Aku solat zuhur qabliyah, aku solat zuhur ba'diyah, kan? Kena ada kita punya takyin di situ, tentukan, Aku solat isyak, solat sunat isyak qabliyah, aku solat sunat isyak ba'diyah. Jadi boleh kita tentukan mana. Dan sembahyang hari raya, sebut tadi dah, kan? Ada adha atau sembahyang hari raya akbar, atau sembahyang raya fitri, atau sembahyang raya asghar, yakni sahih kecil, maka semua itu hendaklah ditentukan. Tuan-tuan, kita niat kena tentukan. Aku solat hari raya Aidil Fitri, aku solat hari raya Aidil Adha. Maka tidaklah memadai disebutkan dalam niat itu yang diingat dalam niat sembahyang raya sahaja. Tak boleh, kan? Dan hendaklah ditentukan seperti sembahyang witir, sama sahaja dilakukan 1 rakaat ataupun lebih rakaat. Dan cukup niat witir tanpa meniatkan bilangan rakaatnya, dan maksud hukum mengikutnya apa dilakinya, mengikut aujahnya. Dan tidak memadai, yakni tidak boleh dalam sunat witir niatkan niat sunat isyak ataupun niat rawatib isyak, tak boleh. Jadi maknanya witir kita kena niatkan asing, walaupun lepas solat isyak, ba'diyah isyak, kan? Jadi kita kena takyinkan, aku solat ni solat ba'diyah isyak 2 rakaat, aku lepas isyak ni solat sunat witir 2 rakaat, kan? Jadi kita kena takyinkan, kena tentukan kita punya niat itu. Juga sembahyang tarawih, duha, dan seperti sembahyang minta hujan, dan seperti sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan, adalah seperti niat zuhur atas yang wajib ditakyinkan. Maknanya tuan-tuan, sebab itu kita solat sunat sekalipun kena takyin. Niat itu kena takyin. Aku solat sunat isyak qabliyah, kan? Ataupun ba'diyah, kena takyinkan situ. Baik.
Okey. Lupa-lupa. Okey, bawah. Mana Rumi tu? Rumi Kejawi. Adapun sembahyang sunat mutlak, maka tidak diwajibkan ta'yin di dalam berniat, bahkan memadai dalam sembahyang sunat mutlak itu dengan niat melakukan sembahyang sebagaimana dalam 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat sembahyang sunat wudu dan 2 rakaat sunat istikharah. Kata apa? Adapun solat sunat mutlak adalah tidak diwajibkan ta'yin dalam niat. Kan? Mutlak apa tak ada. Cukup dengan niat melakukan solat. Aku solat 2 rakaat kan Allah Taala. Seperti halnya dalam tahiyatul masjid. Jadi sudah wudu, istikharah. Demikian juga sunat awabin. Menurut pendapat Syekhuna Ibnu Ziyad Al-Alamah Sayuti rahimahullah. Jadi maknanya boleh. Boleh juga kalau solat selain sunat rawatib, solat ba'diyah qabliyah, untuk solat-solat sunat tahiyatul masjid kan, ataupun sunat wudu, lepas wudu, maknanya di situ memadai, boleh juga tanpa ta'yin, tanpa kita sebutkan aku solat usolli sunat tahiyatul masjid ra'atani lillah ta'ala, boleh. Ataupun usolli ra'atani lillah ta'ala, dapat tu tahiyatul masjid. Faham tak? Ya? Maknanya tahiyatul masjid tidak disyaratkan, tidak diwajibkan dengan niat tahiyatul masjid ataupun wudu. Kan? Kenapa solat wudu? Sebab kita lepas wudu. Kan? Kenapa kita boleh wajib? Sebab kita berjanabah. Kenapa kita solat sunat wudu? Sebab kita lepas wudu. Jadi maknanya kita tak boleh, tidak wajib kita solat sunat wudu dengan usolli sunat wudu, ataupun usolli ra'atani lillah ta'ala pun boleh, memadai. Sebab tu kata apa? Adapun solat-solat mutlak adalah tidak diwajibkan ta'yin dalam niat. Cukup dengan hanya niat solat, seperti hanya 2 rakaat tahiyatul masjid sesudah wudu, istikharah. Demikian juga sunat awabin menurut pendapat Syekhuna Ibnu Ziyad Al-Alamah dan Alamah Imam Sayuti rahimah, Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi maknanya boleh pendapat itu, kan, boleh kita guna. Jadi tuan-tuan, boleh boleh kita sunat tahiyatul masjid ataupun solat 2 rakaat pun boleh. Usolli sunat tahiyatul masjid ra'atani lillah ta'ala, boleh, lulus. Yang kedua, usolli ra'atani lillah ta'ala pun boleh. Untuk tahiyatul masjid, untuk sunat wudu, untuk istikharah, untuk sunat awabin. Jadi yang kita nak jaganya ta'yin ialah untuk solat sunat rawatib, ba'diyah qabliyah. Itu yang jaga. Itu kena kuatkan kita punya ta'yin di situ. Yang lain boleh, tidak wajibkan dengan ta'yin. Nampak ni ya? Jelas tak tu? Ke pening kepala? Saya pening kepala. Jelas kan? Saya ulang balik, yang ta'yin tu rawatib, sunat qabliyah ba'diyah ni, itu kena qabliyah maghrib, kan? Itu jaga. Selain itu, sunat wudu, sunat apa tu awabin, sunat tahiyatul masjid, itu tidak diwajibkan. Tapi kalau baca niat pun tak apa, tidak diwajibkan dengan ta'yin. Itu beza dia. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihi wajhu wal ma'ab, insyaallah. Sila Ustaz. Ayana? Salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu ta'yin dia. Aku solat fardu zuhur. Itu ta'yin dia. Aku solat fardu subuh, itu ta'yin. Aku solat itu al-qasdu. Ta'arud dia fardu, ta'yin tu zuhur. Itu dia punya perbezaan dia, 3 itulah. Okeylah. Wallahu alam. Soalan lain? Wallahu a'lam bissawab wa ilahi murajji'u wal ma'ab. Insyaallah kita bertemu di lain masa akan datang. Semoga selamat, semoga panjang umur, murah rezeki insyaallah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa anta ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.